Okay, so yang Sebab ketiga. tapi dekat kalau dekat dengan laptop tak apa kan? Jangan dekat dengan mic. Samanya kalau dekat laptop pun dekat dengan mic lah. Oh, Ataupun kalau pandangkan kipas tu ke atas mungkin tak kena kot. Mungkin lah. dah tutup dah Ustaz. Tutup. Jangan panik pula. Okay, sambung Okay, Ha, bismillahirrahmanirrahim. Okay, ingat kita ada 3 kaedah untuk menjadikan fi'il sulasi kepada masdar yang mudah. Iaitu bila kita jumpa mana-mana fi'il yang asalnya, yang fi'il madhi huwa dia tu adalah fa'ila. Kita nampaklah fa'ila ataupun fa'ala yang muta'addi. Fa'ala ke fa'ila yang fa'ala yang muta'addi lah. Okay, fa'ala yang muta'addi. So insyaAllah kita sedang nak jadikan dia masdar. Okay. Satu lagi cara yang kita sedang nak jadikan dia masdar adalah yang ni. Bila kita jumpa fa'ula, dia pun ada kiasan dia. Jadi mu'alif bagi tahu, okay, dalam fa'ula, tajuk fa'ula, idza kana al-fi'lu 'ala fa'ula wa la yakunu illa laziman, yakunu masdaruhu 'ala fu'ulatin aw 'ala fa'alah. Misal al-awwal sahula sahulah, sa'ubah sa'ubah wa 'adubah 'udubah. Wa misal al-tsani jazula jazalah wa fasuha fasahah wa dakhuma dakhamah. Baiklah. Jadi dekat dalam tajuk ini senang sahaja muallif bagi tahu kalau kita jumpa fi'il fa'ula, fa'ula ni memang tak boleh tidak, dia mesti jadi fi'il lazim. Okey? Tak boleh tidak, dia mesti jadi fi'il lazim. Okey, jadi kalau kita jumpa mana-mana fi'il madhi yang fi'il madhi huwa itu adalah fa'ula, maka dia punya masdarnya secara kias yang biasanya dijumpai, yang biasanya terjadi di atas wazan fa'ulatun atau fa'alatun. Jadi muallif bagi tahu dua contoh untuk fu'ulah ada bagi contoh, fa'alah ada bagi contoh. So kita buat dulu fu'ulah lah. Fu'ulatun. Fu'ulatun. Contoh masdarnya adalah apa dia? Suhulah. Sahula, suhu, ataupun so'bah, so'batun. Okay, kalau untuk yang kedua, fa'alatun. Fa'alatun masdar dia. So, apa contoh kalimah yang menggunakan masdar fa'alah? Okay, biasanya kita dengar fasuha lah. Fasuha. Fasuha masdar dia adalah fasaha. So, kita ambil contoh sahaja. So, inilah yang nak diterangkan oleh muallif dalam bait yang ini. Fu'ulatun li fa'ula kasahulal amru wa zaidun jazula. Okay, maksud dia adalah fu'ulatun fa'alatun li fa'ula. Okay, fu'ulatun wa fa'alatun ini adalah masdar. Okay, masdar dia. Masdarah wazan abniyah ataupun wazan masdar itu li fa'ula. Okay, fu'ulatun wa fa'alatun ini adalah wazan bagi masdar siapa? Bagi masdar fa. Ni fu'ulatun fa'alatun li fa'ula. Fu'ulatun fa'alatun untuk fa'ula. Okay, cakap ni contoh lah. Contohnya sahula. Sahula ni tadi. Ni. Sahula dia punya masdar dia yang pertama suhulatun. Fu'ulatun. Alhamdulillah. Okay, kalau jazula, ini jazula ni, wa zaidun jazula. Jazula masdar dia adalah yang kedua, fa'alatun. Jazula masdar dia adalah jazadatun. Itu saja. So cara nak buat ayat mudah. Boleh ambil ayat ni. Boleh ambil ayat lagi. Macam ni boleh ke Ustaz? Kias kias li masdar fa'ulan lazim kias wa fa'alatun. Sekejap, slow. Kias
Li masdar. Li masdar Ha. fa'ula lazim Fa'ula al-lazim lazim huwa huwa fa'alatun wa fu'ulatun. fa'alatun wa fu'ula. Fu'ulatun. Okey. Boleh? Buat lah. Masalan Masalan. masalan sahula suhulatun fasuha Masalan. fasahatun. Masalan sahula suhu latan Sulat fa suha fasa hatan. Boleh? Tepat. kenapa baris atas Ustaz? Sebab dia biasanya masdar ini dia duduk dalam bentuk maf'ul mutlak. Dah belajar maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak kan Dah tapi lupa dah. dah lupa dah. Okey, maf'ul mutlak. Tapi tak payahlah. Senang cerita kalau nak baris atas boleh, nak baris depan boleh. Dah. Tu je. So sahula suhulatun boleh, sahula suhulatan boleh, fasuha fasahatun boleh, fasuha fasahatan pun boleh. Okey, boleh. Tajuk ni senang, baik ni. So ingat mudah saja untuk bahagian masdar. Kenapa muallif dia bahagi-bahagikan fi'il tu ada banyak. Okay, fi'il tu ada banyak jenis. Tahu kan? Kalau nak tahu fi'il tu jenis macam mana, kita kena buka tajuk apa? Kena buka buku ni lah. Amsilatun tasrifiyatun. Buku yang wajib dihafal, terutamanya bagi budak-budak pondok. Okay, kalau kita tengok dalam tajuk dalam buku ni, ni dia bagi abniyatul masadir. Abniyah masdar-masdar dan juga yang lain-lain. Semualah. Okey. Pertama sekali muallif bagi kitab ini, penulis bagi kitab ni dia tulis fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Okey, kemudian tajuk kedua fa'ala yaf'ilu. Ni fa'ala juga. Ni fa'ala. Ni pun fa'ala. Kemudian, mana view? Dekat sikit. Okey. Fa'ala yaf'alu pun ada. Kemudian fa'ila. Ni termasuk fa'ila. Okey, tadi fa'ala. Fi'il madhi dia fa'ala. Sekarang ni fa'ila. Okey, fa'ila. Lepas tu fa'ula. Lepas tu ada lagi fa'ila. Okey. So sebenarnya ada berapa jenis fi'il madhi? Fi'il madhi yang menggunakan 3 sulasi. So kita tengok dia sama-sama. So ada berapa? Yang pertama fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Yang fi'il mudhari' dia yaf'ulu. Kemudian ada lagi fa'ala yaf'ilu. Ini kedua. Yang ketiga fa'ala lagi. Fa'ala yaf'alu. Okey. Itu je ke? Tu je. Okey, so kalau fa'ala ada 3 jenis. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Okey. Untuk fa'ila, kita ada fa'ila yaf'alu. Ni fa'ila yaf'alu. Dan kita juga ada fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'alu baris atas, ain dia baris atas, ataupun fa'ila yaf'ilu, ain baris bawah. Fa'ila yaf'ulu tak ada. So fa'ila ada 2 jenis. Kalau fa'ula hanya ada 1 jenis dia. Fa'ula yaf'ulu. Jadi sebenarnya jumlah tasrif ni ada 6. Kalau kita tadbik, kalau kita praktikkan apa yang kita dah belajar, untuk bahagian fa'ala yaf'ulu ke, fa'ala yaf'ilu ke, ataupun fa'ala yaf'alu, dia punya masdar dia biasanya menggunakan wazan dan ni fa'lun. Okay, kita tengok. Ni fa'ala, fa'lan ada. Fa'ala yaf'ilu ada fa'lan. Fa'ala yaf'alu pun ada fa'lan. Nampak tak? Okay.
Untuk yang mudah lagi satu lagi, senang nak kias. Okey, fa'ilah yang lazim. Okey, tadi fa'ilah ada dua jenis. Fa'ilah yaf'alu ataupun fa'ilah yaf'ilu. Okey, yang boleh, yang lazim ni, dia biasa gunakan fa'alun. So dalam ni kita kena carilah yang mana fa'alun. Contohnya wajalan, yaban, yabatan, ridon, wajan, tu contoh. Dan yang terakhir, fa'ula ni. Fa'ula biasanya fu'ulatun ataupun fa'alatun. Kalau dalam ni, ni dokhamatan. Kadang-kadang ada juga fu'ulan. Okay. Dokhamatan, ni janabatan. Mana fu'ulatan sini? Ni suruwatan lagi. Suhulatan. Okay lah, tambahan lagi. Tu contoh lah. So yang kita belajar ni semua adalah berkaitan dengan ni semua ni. Tasrif ni. Di dalam bahagian mustar. Okay, boleh. Faham InsyaAllah. Itu. InsyaAllah. Okay. Mana kita sambung hari tu? Abniya Asma'il Fa'il Lim. Baik. Jika Ustaz yang wafa'lun Aula. wafa'il wafa'lun aula wafa'il. Okay. Boleh baca. Wafa'lun aula wafa'ilun bifa'ul kaddohmi wal jamil wal fi'lu jamun wa af'alun fi qalilun wa fa'al wa biswa al-fa'il qad yabna fa'al. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Okay. Idza kana al-fi'lu ala wazn fa'ula bi dhammil 'aini kasara maji'u ismil fa'ili minhu ala wazni fa'lin. Okay. Kalaulah fi'il itu fi'il madhi, dia berada di atas wazan fa'ula. Okay, dia berada di atas wazan fa'ula. Maka kasra maji'ul ismil fa'il, secara banyaknya, secara biasanya, secara banyaklah, isim fa'il itu datang dalam keadaan wazan dia adalah fa'lun. Fa'lan ke fa'lin. Okay, sekali lagi boleh faham itu? Maknanya kalau wazan okay, sekali lagi kita tengok yang mana itu. Okay ni. Abniyatul fa'il. Okay, sebelum ni kita dah belajar isim fa'il. Okay, sekarang ni kita nak cerita isim fa'il. Okay, isim fa'il bagi fa'ala, sama ada dia muta'addi ataupun lazim, kita biasanya pakai fa'ilun. Okay, contohnya daraba, daribun, zahaba, zahibun. Okay, kemudian kalau isim fa'il bagi fi'il madhi dia fa'ila, yang fa'ila hanya yang muta'addi, bukan lazim hanya yang muta'addi, maka wazan dia pun sama, fa'ilun. Fa'ilun. Contohnya barakibun alima alimun. Okey, akan tetapi isim fa'il bagi fa'ila yang lazim atau fa'ula. Fa'ula pun memang khusus lazim, dia tak ada muta'addi. Ingat fa'ula memang lazim, dia tak ada muta'addi. Okey, andai katalah isim fa'il, apa dia isim fa'il? Apa dia wazan isim fa'il bagi fa'ila lazim dan juga fa'ula? Maka kita boleh bagi tahu jawapan ni adalah sikit datang dalam bentuk fa'ilun. Sikit saja isim fa'il dia berada dalam bentuk wazan dia fa'ilun. Contohnya aminah, aminun, hamudha, hamidun. Okey. Biasanya kias. Okey. Biasanya kias bagi
bagi isim fa'il yang datang dalam wazan fa'ila yang lazim. Biasa ni, biasanya kias bagi isim fa'il yang datang dalam daripada fa'ila lazim ataupun fa'ula, apa dia punya wazan dia? Fa'ilun, fa'lanun ataupun af'alun. Tu biasanya. Betul tak? Boleh? Fa'ilun, fa'lanun ataupun af'alun. Okey. Akan tetapi maksud dekat dalam tajuk ni apa nama dia? Penulis bagi tahu kedatangan wazan fi'il yang dalam bentuk fa'ula yang ni. Okey. Tadi kita dah kata kan fa'ula ataupun fa'ila ni, ni dua ni. Isim fa'il bagi fa'ila dan juga fa'ula ni dia biasanya dalam keadaan fa'ilun ataupun fa'lanun ataupun af'alun. Kan? Akan tetapi sekarang ni mu'alif dia nak menerangkan lagi mendalam berkenaan sekejap. Ya. Sekejap. Sabar. Ustaz, fa'ula dia lazim kan? Fa'ula lazim. Dia sentiasa lazim. Balqiyas fa'il min fa'ilah musta'in idza kana lazima an yakuna ala fa'ilah fa'ilun bi kasrin. Oh, silap. Okey, tengok ni. Okey, kias isim fa'il bagi fa'ilah lazim. Tu sahaja. Oh. Ni fa'ilah yang lazim. Maknanya mu'alif belum cerita fa'ula. Maknanya mu'alif dia belum cerita apakah kias isim fa'il bagi fa'ula. Faham tak? Faham tak? So sekarang ni mari kita cerita apa dia kias isim fa'il bagi fa'ula pula. Tinggal fa'ula je lah. Sekejap dia punya heading. Oh, astagfirullahaladzim. Mana heading dia ni? Ish. Macam mana nak buat ni? Nombor 3. Ai. Titik. Sini. Jarak. Dah. Okey. Yang ketiga, kias pula. Okey. Bal kias isim fa'il fa'ilah lazim. Okey, sekarang ni kita tambah ayat yang seterusnya untuk syarah soalan. Tambah lagi. Wa dan qiyas bagi isim fa'il fa'ula lazim. Fa'ula yang fa'ula ni confirm lazim lah. Kita tengok fa'ula saja pun tak apa. Okay, bal dan qiyas bagi isim fa'il yang fa'ula. Apa qiyas? Jadi untuk ketiga ni masuk bait ni tau. Bait yang fa'lun aula wa fa'ilun bi fa'al. Okey. So kias dia apa? Kias dia adalah fa'lin, fa'lun. Fa'lun kias dia. Okey. Faham? Faham. Okay, contohnya dhahuma dhahmun, syahuma fahuwa syahmun. Okey, wa ala fa'il. Boleh juga dalam bentuk fa'il. Tambah fa'ilun. Contohnya jamula jamilun syarufa syarifun wa yaqillu maji'u ismi fa'ilihi ala af'al, dan sikit sekali dia datang dalam bentuk af'al. Contohnya khatuba akhtab wa ala fa'alin, batal wa batalut. Okey, sikit sekali datang dalam af'al ataupun fa'al. So kita tambah boleh lagi af'alun. Tu je. Ya ke? Tu je. Af'alun
fa'alun. Mana tadi? Af'alun dan fa'alun. Af'alun dan fa'alun. Okey, yang ni sikit. Yang ni kita highlightkan dengan warna pink lah biar kita nampak dia sebenarnya sikit. Okey, so macam ni rupa dia. Okey. Sikit lagi satu. Sebelum kita habiskan, kita buat contoh. Okey, untuk fa'alun contohnya adalah contohnya adalah dohma. Masdar dohmun. Kemudian untuk fa'ilun, buat contoh jamula. Masdar fa'il dia adalah jamilun. Contoh bagi af'alun. Af'alun dalam bait ni tak ada. Okey, dalam bait ni dia tak bagi contoh. Dalam bait ni lah dia tidak ada bagi contoh. Tapi dalam syarah ada bagi contoh untuk af'alun. Af'alun contohnya tuba. Tabun. Okay. Untuk yang terakhir fa'alun. Fa'alun ba'ula lun. Okay, so inilah dia punya syarah dia. Okay, sekali lagi tengok Okay, untuk yang wa fa'lun aula wa fa'ilun bi fa'ul kadakhmi wal jamili wal fi'lu jamula wa af'alun fihi qalilun wa fa'al. Okay, sampai sini dulu. Sampai wa fa'lun aula sehinggalah wa fa'al. Wa bisi wal fa'il qad yaghna fa'al belum lagi. Okay, so untuk 3 bait tu dia syarah dia dekat nombor 3 ni saja. 3 ni lah, daripada wa fa'lun aula, kadakhmi wal jamil dan wa af'al fi. Okay, 3 ni wa fa'lun, kadakhmi dan juga wa af'alun, syarah dia kat sini. Okay, so syarah dia macam mana? Qiyasu ismil fa'ili. Okay, wa qiyasu fa'ili li fa'ula. Maksudnya dan qiyas bagi isim fa'il bagi fa'ula. Lepas tu tulis wa fa'lun wa fa'ilun. Fa'lun wa fa'ilun. Okey, kemudian yang merah ni fa'alun dan juga af'alun ni kita kena tambah syarahan dia sikit. Wa qalilun dan sikit sekali qalilun wa qalilun wa qalilu dan sikit sekali maji'u. Sikit sekali maji'u ni maksudnya kedatangan. Dan sikit sekali kedatangan isim fa'il li. Bagi apa? Bagi wazan fa'ula. Okay, dan sikit sekali kedatangan isim fa'il bagi fa'ula dalam bentuk wazni fa'alun wa af'alun. Ini syarah dia. So untuk contoh, untuk contoh fa'lun wa fa'ilun ni Hana ni boleh ambil dalam bait. Ni dokhmi wal jamil. Boleh kaddokhmi wal jamil wal fi'lu jamula. Okey, yang ni contohnya dokhm dan juga jamil. Okey, kalau dokhmi kita ingatlah dokhuma lah, dia punya fi'il dia dokhuma, dokhmun. Sama dengan fa'ula, fa'lun. Jamil pula kat sini boleh letak contoh bagi wazan fa'il, isim fa'il yang fa'il. Okey, apa dia? Contoh dia jamula, jamilun. Kemudian kita
tambah ayat wa qalilu maji'u wa qalilu maji'i. Ish. Wa qalilu maji'i ismil fa'ili ala wa qalilu maji'u ismil fa'ili li fa'ula fa'alun wa af'alun. Okay, dan dia tadi kedatangannya isim fa'il bagi fa'ula ala wazan dan juga af'alun. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau disuruh buat contoh buatlah, kalau tak payah sebab dalam bait ni dia tak bagi contoh. Contoh bagi af'alun khatiba akhtabun. Ini khatiba akhtabun. Apa contoh bagi fa'alun? Bahula. Okey dah. Habis syarah untuk ini. Boleh faham? Apa? Nah, kita faham habaq dah. Okey, seterusnya wa taqaddama. Bila tadi baca? Baca ya, baca macam mana pun. Nampak tak ni? Oh, وتقدم أن قياس اسم الفاعل من فعل المفتوح العين أن يكون على فاعل، وقد يأتي اسم فاعل منه على غير فاعل قليلا، نحو طاب فهو طيب. طيب، وشاخ فهو شيخ، وشاب فهو أشيب. وهذا معنى قوله وعي الفاعل قد يثني فعل. Okey, qala muallif rahimahullah. Okey, sekarang ni kita dah untuk bahagian yang terakhir ni dia nak syarahkan tentang wabisi wal fa'il qad yaghna fa'al. Okey, syarah dia sebenarnya untuk yang lepas. Okey, apa dia? Ni. Okey, dan selain fa'il ini qad yaghna fa'al. Okey, tengok yaghna. Okey, fa'ala. Ni fa'al kita tengok dengan baik ni fa'al yang hujung dia kan. Okay, fa'al ni sebenarnya dia merujuk kepada yang ain dia tu dalam bentuk muftuh. Dalam bahasa yang mudah, ain itu baris atas. Okey. So kalau kita tengok ain baris atas iaitu fa'ala, ada dia mutaaddi ataupun dia lazim. Okey, sama ada dia mutaaddi ataupun dia lazim. Bila kita nak jadikan dia isim fa'il, senang saja. Kita just buat wazan fa'il. Kita just jadikan dia wazan fa'ilun. Okey. Akan tetapi muallif bagi tahu kadang-kadang isim kadang-kadang fi'il fa'ala ni tadi, fa'ala kadang-kadang dia datang bukan dalam bentuk isim fa'il, dia fa'il, wazan fa'il. Okay, kadang-kadang so dia boleh jadi datang dalam bentuk selain fa'il. So apa contoh dia? Contohnya adalah kalau kita tengok taba tayyibun, syakha syaikhun, syaba asyibun. Nampak? Okey, kadang-kadang. So jadi yang untuk yang terakhir, untuk bait yang terakhir kita nak buat syarah macam mana kita buat. Okey. Kita syarah. أحيانا قليل. Qalilun. Kadang-kadang kan, ahyanan, kadang-kadang kan, ahyanan. Kadang-kadang ahyanan. Isim fa'il Isim fa'il. Okey, isim fa'il li
Apa tadi? Fa'ula. Fa'ala. Fa'ala. Ala. Huwa. La ya'ti. Tidak datang. Wala ya'ti. Fi La wazan. ya'ti ala. Ala wazan Ala fa'il. wazan. Fa. Fa'il. Yes. Ala wazin fa'ilin. Bal. Fa'il. Bal. Kadang-kadang. Ya. Qad ya'ti. Qad. Kalau qad masuk kepada ya apa? Masuk kepada fi'il mudhari' dia jadi apa? Kadang. Kadang. Kadang-kadang. Okey, bal qad ya'ti. Bahkan Uh, kadang-kadang dia datang ala ala wazni wazan ah man. ala wazni ghairihi ataupun qad ya'ti ala ghairihi pun senang. Dia kadang-kadang dia datang dalam bentuk selainnya. Bal qad ya'ti ala ghairihi. Betul buat contoh. Masalan, Toba, Toyib, Kita ambil yang senang lah. Tayyibun senang kan? Taba, tayyibun. Toyib, Satu lagi yang syekh tu. Syakha, Ah, Syekh, syakha, syaikhun. Rupanya syekh tu bukan masdar, bukan isim maf'ul, bukan apa. Syekh tu yang kita duk kata kat orang tu. Wei syekh, ya syekh, ya syekh kan. Syekh tu sebenarnya isim fa'il. Bagi perkataan syakhu. Ni pun baru tahu kat ni. Tapi Syakha tu fa'alai, Mm-mm. dikira. Syakha tu sebenarnya fa'ala. Bukan fa'ala, dia fa'la. Sebab ain dia mati. Ain dia tu jadi huruf illah. Oh, Sama ada fa'la ataupun fa'ala. Dia buang lah. Ada lain yang buang tu. Itu semua dalam tajuk masdar. Dah tajuk masdar pula. Dalam bab sorof nanti. Sorof yang beritahu apa ubah, apa ubah, apa ubah, apa. Okay. okay, boleh. Dah settle. Alhamdulillah. Seterusnya mana? Ni wazinatul mudhari' ni. Apa tu? Bukan, bukan. Habis dah? Ada habis dah. So lepas tu tajuk apa? Af'alu tafdil. Af'alu tafdil, af'alu tafdil, af'alu tafdil. Tak maaf lah ya, tak bergaji. Ustaz baca ni, sebenarnya susah ke ni? Ustaz baca tak faham, Ustaz tolong memahamkan juga. Mana Ustaz tafdil lah? Tapi kan Ustaz, saya rasa saya belum belajar tajuk ni. Belum belajar? Macam tak pernah dengar kan. Kalau ikut dalam apa ni? Af'alu tafdil ni dia jauh tau. Sebab af'al tafdil ni ni. Dia lepas lepas dia kena lalui sifat musyabbahah bi isim fa'il, kemudian ta'ajub, kemudian ni'mah wa bi'sa, baru af'al tafdil. Kalau ikut itulah. Itu alfiat apa? Syarah ke? Syarah alfiah. Kita orang terus af'alu tafdil. Betul lah, kalau dalam tu tulis af'al tafdil dulu kan. So nak macam mana ni? Nak belajar? Kejap. Boleh lah Ustaz. Boleh? Tapi saya tak tahu apa benda tu. Masuk biasa tak? Masuk biasa tak payah belajar. Baik belajar benda lain. Utamakan yang peksa dulu.
Mudhaf. Mudhaf. Khabar. Ai, bateri habis. Bateri habis. Kayak mana dong? Halo? Hello. Hello ah. Nampak ah? Kenapa? Nampak skrin kan? Nampak. Okey. Ha. Nak teruskan? Teruskan. Tu tadi. Tapi yang senang tak juga Ustaz. Tajuk yang senang. Apa dia? Yang senang, yang senang. Tajuk yang senang sikit. Tajuk yang senang sikit. Tajuk apa? Senang susah ni. Ikut orang tu juga. Kadang orang tu kata tu senang, ada orang tu susah. Ha. Mana yang senang ni? Wal maf'ulin tak ada kan? Wal maf'ulin tak ada kan? Tadi kita belajar abniyatul asma' al-fa'ilin. Maf'ulin tak belajar Tak. Sifat musyabbihah dengan isim fa'il. Tu pun tak adalah tak adalah senang, susah juga tu. So nak belajar mana ni? Af'al tafdil je lah. Af'al tafdil Af'al tafdil. Af'al tafdil. Okey. Dia punya apa matan dia sampai mana? Hujung untuk tajuk af'al tafdil sampai mana? Sampai ubifatu wajhain anzi ma'rifah. Ma'rifah. Ni anzi ma'rifah. Okey. So macam tak banyak ni, sikit ni. Boleh kot. Okey. Terusnya bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Okey, sambung baca. Sukh min masuhin minhu litta'addu af'ala tafdil wa ba'alaz abi wa ma'iki ila ta'addubin musil lima ya'iklihi ila takhirsil. Okey. Okey, qala mu'allif, kata mu'allif bagi syarahnya adalah yusaru minal af'ali allati yajuzu ta'ajjub minha lidalalah ala tafdil wasfun ala waznil af'al. Okey, dibentuk. Okey, dibentuk. Maksudnya fi'il yang ada dalam bahasa Arab. Okey, kata-kata kerja yang ada dalam bahasa Arab, dia boleh dibentuk. Dia dibentuk dalam macam-macam bentuk lah. Boleh jadi bentuk macam tadi kita dah belajar. Dia jadi bentuk masdar. Lepas tu dia boleh jadi bentuk isim fa'il. Kalau masdar tu sebenarnya ni satu ilmu lah ni. Sebenarnya sebelum ni Ustaz dah beritahu ke anak-anak murid lain, kalau bahagian masdar bagi tajuk sulasi,
Okay, tajuk yang 3 huruf. Nak jadikan dia masdar, dia sebenarnya susah kalau bandingkan dengan 4 huruf dan ke atas. 4 huruf, 5 huruf ataupun 6 huruf. 4 dengan 5 je. Dia ada 4 huruf dan 5 huruf lah. Okey, 4 dengan 5 huruf ataupun 3 huruf yang tambahan. Okey, kalau 3 huruf asli, dia memang 3 huruf. Fa, ain, lam. Tak ada tambah apa-apa. Nak jadikan masdar susah. Sebab itu dia orang kena hafal lah. Kena hafal. Tapi rupa-rupanya dalam tajuk, dalam buku Alfiah, dalam syarah Alfiah, syarah Ibnu Aqil, okey, penulis bagi tahu sebenarnya ada kias. Ada juga kias, maksudnya kaedah untuk kita jadikan masdar daripada 3 huruf tunggal. Bagus lah tu. Ilmu lah. So, Alhamdulillah, macam Hanani dah tahulah beberapa kalimah yang daripada fi'il asal dia boleh tukar kepada masdar. Walaupun dia 3. Lepas tu Hanani juga dah belajar daripada fi'il, fa'ala, 3 juga boleh ubah kepada isim fa'il. Sama ada fa'ilun atau wazan fa'ilun ataupun atas wazan apa tadi? Fa'alun, ataupun atas wazan fa'ilun ataupun atas wazan apa tadi? Af'alun ataupun dan sebagainya lah. Okay. So itu ilmu baru. So Alhamdulillah lah. Satu lagi fa'alatun ataupun fu'ulatun. Itu lain tu masdar. Tak ingat. Apa tadi tu belajar tu kena ulang balik lah. So itu maknanya daripada fi'il dia boleh ubah bentuk. Sekarang ni kita nak jadikan daripada fi'il ubah kepada af'al tafdil. Apa maksud af'al tafdil? Tahu tak? Tak tahu. Tak tahu Tak. Okey, af'al tafdil ini adalah senang cerita lah. Okay, af'al tafdil bermaksud lebih. Boleh. Lebih. Lebih. So dalam bahasa Arab, lebih dalam bahasa Arab apa? Kalau dalam bahasa Melayu, kita nak buat contoh Ahmad, 2 orang lah. Ada Ahmad, ada Fatimah tu. So kita nak jadikan, kita nak kata Ahmad ni lebih mulia daripada Fatimah. Ahmad ni Nabi lah contohnya. Nama Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada Sayyidatuna Fatimah. Okay, so kita nak kata, macam ni kita nak kata Ahmad iaitu Nabi Muhammad lebih mulia daripada Fatimah. Akroma. Itu. Akroma. So hanya tambah alif di depan. Okay. Wazan dia apa? Wazan dia adalah af'ala. So tambahkan alif sahaja. Kalau kita tengok ni, ni af'al litafdil. Ni af'al. Tambahkan alif ni sahaja di depan. Kemudian yang fa tu baris mati, ain hidup, lam pun hidup. So contoh yang diberikan oleh muallif adalah Zaidun afdalu min Amrin. Zaidun tu lebih baik daripada Amr. Kemudian wa akramu min Khalid, dan lagi mulia daripada Khalid. So perkataan wazan af'al ni digunakan untuk menunjukkan ataupun untuk memberikan makna lebih. Nanti kau lah lebih baik ke, lebih mulia ke, lebih gemuk ke, lebih besar ke, lebih kurus ke, lebih dan sebagainya. Okay. Okay. So kita just perlu buat apa? Kita just perlu cari fi'il. Contoh kalau Hadani nak kata besar, lebih besar. Okay, so cari dulu fi'il besar. Besar dalam bahasa Arab kabura, kan? So kita nak sebut lebih besar, tambah alif di awal. So akbar. Tu Allahu akbar, Allah Maha besar. Okay, rumah tu lagi besar. Al-baitu akbaru minan nas. Rumah tu lagi besar daripada manusia pun boleh. So kita just perlu cari fi'il tu sahaja. Faham Ayat pertama tu dia cakap apa yang soft min masuk min.
للتعجب. Okey, sur min masuri minhu litta'ajjubi. Af'alu littafdil wa'bal ladzi sebenarnya tu. Ubia. Okey, wa'bal ladzi ubia ni tak faham lagi. So kena baca lagi lah. Okey, cumanya dimaksudkan oleh muallif sur min masuri minhu litta'ajjub af'alu littafdil. Maksud dia adalah bentukkan bentukkanlah ataupun acukanlah. Buat acuan lah. Acukanlah daripada acuan. Daripada ta'ajub. Okay, ta'ajub tu tak ta'ajub. Pernah dengar tak? Dah belajar dulu SPM tu. Kita ada apa? Khobariyah dengan jumlah khobariyah dengan jumlah satu lagi. Mesti tak Ismiyah kan? ingat. Jumlah ismiyah. Bukan ismiyah. Jumlah khobariyah dengan jumlah insyaiyah. Okey, jumlah khobariyah senang. Ya, ya ke? Isnidam Nahtam tu. Yang cerita lah dalam jumlah ismiyah, nanti aku ulang balik. Kalau dalam jumlah insyaiyah dan jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah tu yang ada apa nama dia? Yang ada huruf taukid tu. Tu khobariyah. So contohnya ada yang khobariyah yang level pertama. Ada satu ayat tu tak payah letak apa-apa pun. Alat taukid. Okay, ada level kedua tu perlu letak satu. Tu ada nama dia. Lupa dah nama dia. Level ketiga tu letak dua. Dua huruf huruf yang penegasan lah. Seperti qad ke, inna ke, la ke, ikutlah. Okay, itu dalam jumlah khobariyah. Okay, kalau dalam jumlah insyaiyah dia ada dua jenis. Tak ingat. Okay, satu isnidam nahtam, satu lagi tamarozak. Tak ingat lah apa beza dua. Satu apa. Okay, apa beza dua tu. Cumanya dalam dua jenis tu, dalam jumlah insyaiyah tu, dalam tu ada ta'ajub. Ingat tak? Contohnya kita kata kita nampak rumah besar. Rumah cantik. Kita kata apa? Ma ajmala al-bait. Ya Allah, betapa cantiknya rumah ni. Pergi. Ma ajmal al-manazir, betapa cantiknya pemandangan. Ma ajmal al-manazir, pergi. Ma akbara al-bait, betapa besarnya rumah ni. Pergi. Ma awsa'a al-mal'ab, betapa luasnya padang ni. So itu adalah fi'il ta'ajjub. Sekejap, tulislah biar senang nampak. Ni tajuk apa ni? Tajuk af'al Tafdil. Af'al at-tafdil. Apa tu? Okay, af'al tafdil ini dia berasal af'al tafdil. Dia kan berasal, dia sama. Af'al tafdil ni dia sama dengan af'al at-ta'ajjub. Okay, dia sama, bentuk dia sama, maksud dia lain. Okay, af'al tafdil ni maksud dia lebih. Buatlah sini. Okay, maksud dia lebih. Adapun af'al ta'jub ni maksud dia, sekejap. Okay, betapa. Okay. Tu beza dia. Persamaan dia. Persamaan ni kat sini kan ada sama ni. Sama kat mana? Sama pada bentuk. Okay. Bentuk dia sama. Bentuk dia, wazan dia apa? Wazan dia adalah Af'ala. Af'al. Af'ala ke af'alu ke. Okay. So ini dia punya bentuk dia. So bentuk dia sama. Tak ada colour. Tak ada colour lah. Tak ada colour. Ni buat warna merah. Okay. Dah. So ni tak tengah sikit. Tengah. Dah.
Okey, so bentuk dia adalah af'al. Okey, dah selesai tu. So itulah contoh dia. Itulah bentuk dia, dan bentuk dia sama, makna dia berbeza. Okey, tengok contoh. Okey, contohnya adalah kalau kita nak sebut betapa lebih besar Ahmad lebih gemuk. So gemuk dalam bahasa Arab saminun. Samuna. Samuna fi'il dia. So kalau nak jadikan lebih gemuk, tambah hamzah di Asman. awal. So jadi asmanu. Ahmad asmanu min Zaid. Okey, kemudian ini maksud dia lebih. Kalau kita tengok rupa bentuk betapa, kita akan letak di awal ayat apa dia, ma. Lepas tu buat ajmala al-bait. Betapa cantiknya rumah. Okey. Ma Asman. Ma Asman pun boleh kan? Ma ajmal, betapa cantiknya. Boleh? Ma Asmana. Ma Okay, so Asmana. cuba tengok beza dia. Okay, apa beza antara, macam mana nak tahu alif, sebab ni sama kan? Kan? Ataupun ma kita guna samalah, ma asmana jugalah. Betapa gemuknya. Ma asmana Ahmad. Betapa gemuknya Ahmad. Okay, sekarang ni macam mana kita nak tahu beza maksud? Macam mana nak tahu asmanu ni dengan asmanu ni, mana yang boleh beri makna betapa, mana yang boleh beri makna lebih? Tengok huruf jar. Tengok huruf jar. Boleh juga. So kalau asmanu sebelah dia ada min. So lepas jika sebelah yang af'al, wazan af'al ada min, biasanya af'al kat sini dia beri makna lebih. Kalaulah dekat sini af'al ni, wazan af'al ataupun asman ni, sebelum dia tu ada ma tu kan, biasanya asmana ni kita translatekan dengan makna betapa. Betapa gemuknya. Okay, kalau yang kat sini kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, maknanya lebih gemuk. Sebab ada min. So kalau lebih ada min, kalau betapa ada ma. Faham tak? Faham kan? Faham. Okey. Tu je lah beza dia. So itulah maksud yang dimaksudkan dengan surmin masuri minhu li ta'ajjub af'al li tafdil. So bentukkan, acukanlah daripada acuan ta'ajjub. Mana ta'ajjub punya acuan? Inilah asmanu ma asmana ni. Af'al ta'ajjub ni dia asmana, ma asmana. Kan dia pakai af'ala, sama kat wazan dia. Okey. So muallif kata acukanlah untuk jadikan dia isim tafdil. Okey, untuk jadikan dia isim tafdil, kita kena acukan acuan af'al ta'ajjub ni untuk tafdil. Maknanya samalah dia punya acuan dia. Apa acuan dia? Af'ala. Af'ala. Boleh? Senang ya. Okey, setelah dah yusaru minal af'al allati yajuzu ta'ajjub minha lidalalah ala tafdil. Wasfun ala waznil af'al. So bentukkanlah daripada fa'il-fa'il yang boleh untuk kita jadikan dia sebagai ta'ajjub, untuk ditunjuk, untuk dijadikan, untuk dijadikan sebagai isim tafdil lah, af'al tafdil. Wasfun ala wazni af'al. Okey. So kita bentukkanlah tadi dalam bentuk wazan dia af'al. Contohnya Zaidun afdalu min Umar wa akramu min Khalid kama taqulu ma afdalu Zaidan wa ma akramu Khalidan. Nampak tak? Dekat yang belah atas ni Zaidun afdalu min Amrin wa akramu min Khalid, ini kita maksudkan afdal dengan akram ni lebih. Dekat belah bawah ni ma afdala Zaidan wa ma akrama Khalidan, ini afdala dan juga akrama ni kita maksudkan betapa. Boleh? Boleh insya-Allah.
Wa mamtana'a bina'u fi'li ta'ajjub minhu imtana'a bina'u af'al tafdil minhu. Okey, apa sahaja yang menghalang, yang melarang kita untuk menjadikan fi'il ta'ajjub daripada satu fi'il tersebut, maka begitu jugalah terjadinya kepada fi'il. Saya nak terang ni, tafdil. Okey. Tak apa, nanti kita tengoklah. Fala yubna min wa mamtana'u bina'u fi'li ta'ajjub minhu imtana'u bina'u af'al tafdil minhu fala yubna min fi'lin zaid ala salasati ahruf kadahraj wastakhraj fi'lin zaidin ala salasa ahruf. Okey. ولا من فعل غير متصرف كنعمة وبئس ولا من فعل لا يقبل المفاضلة كمات مات وفنيا لا من فعل لا يقبل المفاضلة ولا Ustaz, apa dia? Ustaz, lepas yang ni kan boleh tak sambung esok pula sebab kan saya nak tidur awal lah malam ni. Boleh. Lepas yang ni Esok boleh ke Ustaz? Esok boleh ke Ustaz? esok 2.30 insyaAllah. Oh, tapi kan Ustaz, 2:30 tak boleh lah pula. Sebab Mana? ada appointment dengan doktor. Malam. Malam. Petang boleh ke Ustaz? Pukul Pukul lepas asar. InsyaAllah boleh. Ustaz free lah. Tapi kecuali 2:30 lah sebab 2:30 pergi jumpa doktor. Boleh insyaAllah Pasal boleh lah insyaAllah. Okay. So esok teruskan untuk baik yang lepas ni kan. So kita habiskan baik ni dulu lah. Baik yang terakhir. Baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap Ustaz baca dulu. Kamata wa fanya wala min fi'lin naqis kakana wa akhwatuha wala min fi'lin manfiyun nahwu ma'aja bidawa wala wa ma daraba wala min fi'lin ya'til wasfu minhu ala af'al hamira wa la min fi'lin ya'til wasfu minhu ala af'al hamira wa awira. Faham? Wala min fi'lin mabniyun lil maf'ul duriba wa syadza minhu qawluhum huwa akhsaru min kadza. Kemudian fabanu fabanu bana yabunu. Kenapa banu? Af'al tafdil min ukhtusira. Oh, faham. Fabanu af'al tafdil min ukhtusira wa huwa zaid ala salati ahruf wa mabni lil maf'ul. Wa qalu aswadu min halakil gharb wa abyadu min laban. Tak boleh sebenarnya. Fabanu af'al tafdil syudzuzan min fa'lil wasfi minhu ala af'al. Ni mana ni? Wa ba. Okey, faham. Alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Maksud wa'ba. Okey, sebelum tu nak tanya, suq min masuq minhu li ta'ajjub fa'alu li tafdil, faham tak? Maksudnya dia gunakan apa ni? Dia gunakan wazan af'al lah. Af'al tu boleh guna dalam ta'ajjub juga. Dia macam sama. Macam nak cakap? Af'al tafdil dengan af'al ta'ajjub sama af'al. Maknanya dia suruh kita gunakan wazan af'al fi'il yang ta'jub itu. Okay, bina ataupun wazan ataupun masuk bagi fi'il ta'jub. Dia suruh kita pakai tu dalam fi'il tafdil. Okay, bagus. Tahniah. Dan yang terakhir, wa'ballaz ubiya. Maksud dia wa'ba ni, maksud dia adalah dan abang.
fa'aba. Dan ingkarilah. Okay, dan ingkarkanlah. Wa'ba fa'aba. Khianat ke, ingkar ke, ataupun halanglah, ataupun jangan buat. Macam itulah. Wa'ba, dan halanglah. Okay, wa'ba liz. Allazi. Allaz ni maksud dia allazi. Sebenarnya dia di shortkan untuk masuk dalam bentuk bait. Okay, dan ingkarkanlah. Dan elakkanlah. Allazi. Allaz ni maksud dia allazi. Yang ubia. Ubia ni maksudnya yang dielakkan. Okay, maksud dia dan elakkanlah yang dielakkan. Itu maksud dia. Maksud dia adalah elakkanlah segala yang dielakkan oleh fi'il ta'jub. Fi'il ta'jub. Okey. Fi'il ta'jub ni, fi'il ta'jub tidak semua jenis fi'il boleh dijadikan ta'jub. Ada beberapa fi'il yang tidak boleh, yang haram untuk kita jadikan dia ta'jub. Contoh, saya nak tanya contoh lah. Bukan nak tanya contoh, nak bagi tahu contoh. Okay, contoh, pernah dengar tak ahmar? Tak. Tak pernah. Ahmar, aswad, abiyad. Oh, Ahmar. Dengar Aswad, pernah kan? Okay, apa maksud ahmar? merah. Ya, merah. Bagus. Okay, ahmar ni maksud dia merah. Sekarang ni Hanani nak buat lebih merah. Oh, So nak buat macam mana? Tambah tambah hamzah. Tambah hamzah di depan hamzah. Nak jadi macam mana ni? Wazan dia afdal. Wazan dia af'al, kan? So kalau ahmar, kita nak jadikan ahmar tu merah. Sekarang kita jadikan lebih merah. Macam mana nak jadikan wazan af'al? tahu. Tak boleh. So ini contoh perkataan yang tidak boleh dijadikan af'al ta'jub mahupun af'al tafdil. Boleh faham? Boleh. So apa antara, sebab tu dia kata wa'bal ladzi ubia, maka elakkanlah daripada yang dielakkan. Maksudnya elakkanlah awak menggunakan af'al, wazan af'al untuk jadikan ta'jub pada yang dilarang untuk dijadikan. Elakkanlah untuk awak gunakan beberapa jenis fi'il ini untuk dijadikan fi'il ta'jub ataupun fi'il tafdil, kerana dia dihalang di dalam fi'il ta'jub lah. Okay, so so contoh, ada beberapa fi'il yang dilarang untuk kita jadikan dia sebagai af'al tafdil ataupun af'al ta'jub. Yang pertama, ni kena tulis ni. Yang pertama kita buat dalam bentuk nombor lah. Ni habis lah ni. Okay, yang pertama fi'il zaid ala salah satin ahruf. Contoh, dah roja mahupun roja. Okay, yang pertama maksud dia adalah fi'il yang tambahan, yang ditambah di atas fi'il yang 3 huruf. Contohnya 3 huruf, kita ambil kharaja, keluar. Tiba-tiba ditambah dengan istakhraja, maksudnya minta keluar. So istakhraja tidak boleh dijadikan af'al tafdil mahupun af'al ta'jub. Dahraja memang asal dia 4 huruf, tak boleh, dia nak 3 huruf. Yang kedua, fi'il ghairu mutasarrif, fi'il yang tidak boleh ditasrifkan. Contohnya ni'ma. Ni'ma dia tak boleh jadi yunimu, tak boleh. Dia memang ni'ma je. Ni'ma ataupun nikmat tu je.
Dia tak ada nikmata, nikmatna, nikmata apa? Nikmatna. Tak ada. Okey. Nikmatu, nikmatna, tak ada. Dia nikma ataupun nikmat. Nah, tu je. Okey, nikma ataupun bi'sa. Nikma. Rasanya nikma tak ada perempuan lah. Wallahu alam. Tu kena tengok dalam kitab Qatrun Nada. Dia syarah dia. Okey, tu nombor 2. Serta fi'il ni tak termasuk lah. Okey, nombor 3. Fi'il yang tidak menerima mufaddalah. Mufaddalah wallahu alam. Tak. Mufaddalah wallahu alam tak tahu. Masuk mufaddalah. Kena cari dulu. Yang keempat, fi'il yang tidak boleh tambah ni adalah fi'il yang naqis. Fi'il naqis ni seperti kana wa akhawatuha. Tahu kan? Kana wa akhawatuha. Kemudian nombor 5, fi'il manfi. Contohnya ma a ja bidawa. Manfi ni maksud dia fi'il yang kalau sebelum itu telah diletakkan huruf nafi. Nah, tu fi'il manfi lah. So aja ni maksudnya sebenarnya tidak. Tidak aja, itulah. Okey, nombor 6. Fi'il yang datang ya'ti, yang datang sifat dia itu, sifatnya itu di atas wazan af'ala. Contohnya tadi apa? Contohnya ahmar. Ahmar sifat dia tu merah. Dan merah memang sifat dia dalam wazan af'al. So tak boleh letak. Lagi tak boleh letak dalam mabni lil maf'ul. Contohnya adalah duriba. Contohnya kita nak buat fi'il tu mabni lil maf'ul. Mabni lil maf'ul ni maksudnya dipukul ke ditambah di kat awal. Dipukul, ditolak, ditalik, dihentam, dibaling, dilihat, dibaca dan sebagainya lah. Yang ada di, duriba, kutiba, semua tu tak boleh letak alif. Tu tafdil. Seterusnya fa'alu af'al tafdil lil wa zaidan ala salati aru mabni lil maf'ul. Mabni lil maf'ul wa qalu aswadu. Tu je lah. 7. Syadza minhu qawluhu. Okey, saya 7 je. Dah. So ada 7 jenis ni. 7 jenis ni dia tidak boleh dibina di atasnya wazan af'ala untuk memberi makna lebih ataupun betapa. So inilah 7 tersebut. So kalau kita nak tanya apa dia maksudkan dengan wa'bal liz ubiya ni, maksud dia adalah ni lah. Hunaka, senang buat ayat. Hunaka af'al fi'il yang la tasluhu, yang tidak boleh. Tasluhu ni tidak boleh lah. La tasluhu li siyari, untuk dibentuk, li siyari min, untuk dibentuk daripada af'al. Kejap. Min af'al tafdil, min af'ala. Okay, min af'ala at-tafdil wa
ta'ajjub. Dah. Lepas tu minha antaranya. Buatlah ni. Okey, so inilah dia. Hunaka al-af'al. Okey, terdapat al-af'al, beberapa fi'il yang la tasluhu, yang tidak boleh, la tasluhu lisiyari, untuk dibentuk daripada af'al tafdil dan juga af'al ta'ajub. Contohnya ni. Dah. Boleh. Boleh. Oh. Itu saja. Itu untuk syarah bagi wa'bal ladzi ubiya. Kejap. Last. Saya nak tengok, takut salah ayat. Siyar tadi kan? Siyar. Soro masdar dia apa? Soro ya suruh soran. Siyarah lah. Cuba tengok. La tasluhu li siyarati. Kemudian siyar ni maksud dia apa ni? Saral kalimata akhraja yasuru afkaruhu bi. Saralahu syarabu. La tasluhu li siyarati af'al. Ni kot. Li siyarati af'al tafdil. Macam ni kot. Asal lagi tepat. Rasanya lah. Kalau ikut ni. Kalau ikut kamus. Okey, itu je. Hunaka af'al. Okey. Boleh Faham yang untuk wa'bal ladzi ubiya ni? Faham? Faham sungguh? InsyaAllah rasa macam faham sungguh tapi Tapi kena ulang kaji balik. Takut lupa. Okey, dah. Itu je lah untuk ni. Wallahu ta'ala a'lam. So esok ada lagi pukul 5. Pukul 5. Boleh pukul 5. Pukul 5 lah. Okay, ada soalan? tak ada. Okay, kalau tak ada. Ustaz. Ya, Ustaz record kan ni? Okey. Okay. Record. Okay, kalau tak ada, kita tangguh dengan tasbih kafarah wa surah wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka